Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammin bil khair. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berjumpa dalam majlis ilmu, sama-sama kita berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Inna Nabiyil Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah saya minta pakat-pakat share dulu, pakat share, pakat komen clear tak clear di kawasan anda semua tuan-tuan. Yang mana belum follow page saya, sila follow page saya dulu. Tolong komen clear tak clear. Tolong komen clear tak clear di kawasan anda tuan-tuan, insyaAllah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita nak sambung pada hadis yang ketujuh, pada bab Mahkamah Qadi Rabbul Jalil, yakni mahkamah yang paling adil. Mahkamah di dunia ni ramai yang boleh lari, ramai yang boleh dusta, ramai yang boleh buat benda-benda yang tidak diingini. Tetapi ada satu mahkamah di akhirat esok, sebesar zarah sekalipun kejahatan yang kita buat, kebaikan yang kita buat akan dihitung, akan ditimbangkan, akan diletakkan dalam timbangan kita untuk memberatkan segala kebajikan yang kita buat. Seandainya dia berat dalam keadaan kita melakukan seandainya dia berat dalam keadaan kebaikan, maka seronoklah kamu. Seandainya dia berat dalam keadaan dosa, kejahatan, maka menanggunglah segala siksaan yang ada dalam alam kubur, yang ada dalam alam barzakh. An Adiyin ibn Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin ila sayukallimuhu rabbuhu walaysa bainahu wa bainahu tarjumanu fayanzuru aymana minhu فلا يرى إلى ما قدمه وينظر أشآم منه فلا يرى إلى ما قدمه وينظر بين يديه فلا يرى إلى النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Muttafaqun alaih. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang jua pun di antara manusia ini kecuali pada hari kiamat nanti akan dipercakapi, akan dipertimbangkan, akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di hadapan mahkamah Allah Ta'ala nanti. Maka pada waktu itu tidak ada orang yang lain yang sanggup menjadi juru bicara antara kedua-duanya. Lalu orang yang dipercakapi oleh Allah Ta'ala tadi akan melihat ke sebelah kanannya,
maka ia tidak pernah melihat melainkan pahala kebaikan yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia dahulu. Dan apabila ia cuba melihat di kesebelah kirinya, maka dia tidak melihat kecuali hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia dulu. Nabi SAW bersabda, bila mana di akhirat esok, satu hari nanti ini, kita akan dipertimbangkan oleh Allah Ta'ala untuk menghitung segala amalan, untuk memperlihatkan segala kebajikan yang kita buat. Toleh belah kanan nampak segala kebajikan, kebaikan, manfaat, kebaikan yang kita buat nampak belakang. Toleh je belah kanan, kita nampak segala-galanya kebaikan kita buat. Bila mana toleh pula belah kiri, tengok belah kiri, nampak segala kejahatan yang pernah kita buat. Walaupun sebesar zarah kita mengambil harta benda orang, walaupun sebesar zarah kita ambil hak orang, di hari akhirat esok akan diletakkan dalam alam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apabila ia melihat ke hadapannya, maka ia tidak melihat kecuali hanya kobaran api neraka. Maka tanamkanlah rasa takut api neraka dan jauhilah siksaannya. Walaupun kalau kamu hanya mampu bersedekah dengan sebilah buah kurma sahaja. Makna apa dia? Tengok kanan, dia nampak pahala yang dia buat dulu. Tengok belah kiri, dia nampak dosa yang dia buat dulu. Tengok pula depan mata, ada kobaran daripada api neraka Allah. Api neraka sedang menggelegak-legak, memanggil-manggil untuk kita menjadi ahlinya. Dan bila mana kita tengok, maka tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka dan jauhilah siksaannya, walaupun kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah kurma sahaja. Kita ni bersedekah, buat kebajikan, buat amal soleh, kita kena tanamkan, kena buat, kena hari ni kita kena mulakan buat kebajikan. Walaupun sebelah buah kurma aja, buah kurma tu dibelah dua, kita sedekah ke orang. Buah kurma dibelah dua, kita sedekah pada orang. Ini satu orang kata apa dia? Kebajikan. Untuk apa dia? Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita juga. Nah, tengok depan api neraka yang menggelegak-legak kobarannya. Aku takut ya Allah, aku nak mepi ya Allah. Buat je noh, kebajikan kita tak nak buat. Jadi peringatan pada kita, hari ni kirimkan pahala-pahala yang kita buat ni pada mak pak kita, pada mak ayah kita. Kita sebagai seorang anak, kita tak mau anak kita buat macam tu kat kita, kita kena buat pada mak pak kita dulu. Kalau hari ni kita buat pada mak pak kita lagu tu, pada buat ayah kita lagu tu, esok anak akan balas pada kita. Allah bayar cash. Allah akan bayar cash, tuan-tuan. Jadi pakak-pakak berjaga-jaga, pakak mohon ampun dengan Allah, pakak mohon maaf dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa dia? Untuk kita memperolehi keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya suasana di mahkamah Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Semua akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala, seorang demi seorang. Tidak ada seorang jua pun yang sanggup menolong orang lain, walaupun ia dalam keadaan sahabat karibmu sewaktu di dunia. Walaupun ada kawan rapat macam mana sekalipun di dunia, kawan sekali, makan sekali, tidur sekali, tetapi dia tidak dapat membantu kita untuk membebaskan kita daripada api neraka Allah. Walaupun ia ada anak isteri, maka bayangkan sebatang tubuh kasar yang kedir ini akan berdiri tegak di hadapan Allah Ta'ala Qadir Rabbul Jalil, yang mana mengetahui segala perbuatan hambanya dan mengetahui segala rahsianya. Tu kita ni sebagai manusia, hari-hari kita kena berdoa, Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaika. Siapa nak doa ni, tolong PM dalam grup. Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaika. Ni Allah Ta'ala mengetahui segala kejahatan, Allah Ta'ala mengetahui segala kebaikan kamu yang kamu buat di dunia. Allah nampak belakang orang lain ataupun tersembunyi, Allah Ta'ala menilainya. Allah Ta'ala menulis segala apa yang kita buat. Jadi baca doa ni, Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaika.
Ampun, ya Allah, tutup keaiban kami, ya Allah. Tutupkanlah keaiban kami tak kala kami berada di atas dunia ni, ya Allah. Waktu kami duduk boleh berjalan pergi sana sini, boleh duduk makan angin, boleh duduk buat apa, ya Allah. Tutupkanlah keaiban kami, ya Allah. Jangan buka keaiban kami, ya Allah. Ya Allah, tutupkanlah keaiban kami tak kala kami masuk dalam alam kubur, ya Allah. Jangan bagi ada orang duk bercerita tentang buruk-buruk kami, ya Allah. Tutupkanlah keaiban kami, ya Allah. Ya Allah, tutupkanlah keaiban kami tak kala nama-nama kami dipanggil di padang mahsyar. Apabila hendak dibaca tentang perihal dosa-dosa kami, ya Allah, tutup dosa kami, ya Allah. Jangan bagi sampai orang lain tahu tentang perihal dosa kami, ya Allah. Baca doa tu, tuan-tuan. Siapa nak doa tu boleh PM, boleh letak nombor telefon. Yang nak join grup WhatsApp boleh letak nombor telefon di situ. Nanti pihak admin akan add masuk dalam grup WhatsApp. Dalam tu kita akan bagi doa-doa, insya-Allah, untuk jadikan amalan kita. Untuk jadikan amalan kita, untuk kita ambil tahu. Gerangan, mampukah engkau mengangkat mukamu yang berlumuran dengan dosa ni di hadapan Tuhanmu? Maknanya bila Allah Ta'ala panggil kita ni, kita nak bangun, kita nak lenggak kepala, kita nak tengok Allah tu, takut dah. Allahu Rabbi, tengok Allah waktu tu pun takut. Bagaimana dah kita nak kena azab dengan Allah kelak satu hari nanti? Bagaimana kita nak kena azab dalam api neraka? Bagaimana tuan-tuan? Nak tengok Allah pun takut daripada waktu tu, tambah nak berdalih depan Allah, lagi takut. Jadi tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, berjaga-jaga. Tiada pembantu, tiada peguam bela. Bila kamu menoleh ke kanan seakan mahu meminta pertolongan, maka tiada yang kelihatan kecuali amal kebaikannya. Tengok kanan, kok ada siapa boleh tolong kita, anak bini kita ya. Anak bini pun tak bagi mengaji agama, anak bini pun tak bagi sembahyang, macam mana nak tolong kita? Tengok belah kiri tu, dia dosa bertambun-tambun, dosa bersepah. Dulu pernah macam teruk kita. Tengok depan pula, kobaran daripada api neraka Allah, na'udzubillah min dzalik. Dan yang lebih dahsyat dari itu apa dia? Apabila engkau cuba mengangkat kepalamu, maka tiada ada yang kelihatan kecuali hanya kobaran api neraka yang terbentang sejauh mata memandang, sedangkan syurga masih jauh berada di sebalik api tersebut. Nah, angkat-angkat kepala tu, dia neraka. Ya Allah, kalau aku tahu lah macam ni, ya Allah, dulu lagi aku tak buat maksiat ni, ya Allah. Kalau aku tahu lah macam ni, ya Allah, dulu aku dah berubah lah. Kalau aku tahu. Ni duk pesan lah ni. Apa dia? Kobaran api neraka yang menyala dengan garangnya. Engkau pasti melalui dan melintasi bahagian atas api neraka tadi untuk sampai ke negeri syurga yang telah menjadi idamanmu. Nak kena langkah neraka tu untuk sampai syurga. Kalau tak langkah tak sampai, maka kita tak akan dapat masuk syurga. Langkah ni terjun masuk neraka, tapi dah tak bangun dah, tak berjalan dah. Ayo jaga-jaga. Clear tak clear tuan-tuan? Tolong komen sat. Clear tak clear? Nak area mana clear? Hak daripada grup tolong komen sat. Engkau belum pasti apakah engkau akan selamat untuk sampai ke sana ataupun barangkali engkau akan terjatuh di tengah perjalanannya. Makna apa dia? Kita ni belum tahu sama ada kita lepas tak lepas nak lalu titian sirat ni. Macam orang lalu Kedah banjir lah. Orang duk abang dah, jangan duk Kedah. Ayak ni laju, sekali dia boleh buat kereta. Tak, kereta aku rusak. Tak, kereta aku boleh. Langgak, mai ibu ayak lingkup kita. Dah, jangan tu. Kita duk gagah, lepas. Tak lepas, na'udzubillah min dzalik. Terjun neraka. Na'udzubillah min dzalik. Di saat kakimu akan tergelincir dari titian Siratal mustaqim yang mengakibatkan engkau akan jatuh ke jurang api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Menyebabnya kita jatuh dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Minta simpang, minta Allah jaga, minta Allah lindungi kita, insya-Allah. Nah, dari sekarang tentukanlah perjalananmu. Buatlah persiapan supaya engkau selamat dalam perjalanan menyeberangi neraka untuk sampai ke syurga. Walaupun sebelah buah kurma, buat amal kebajikan. Susah macam mana pun, bantu orang yang lebih susah lagi. Sebab apa? Inilah untuk membantu kita memudahkan perjalanan di atas titian siratal mustaqim kita. Nak bagi mudah titian sirat kita ni, di dunia kena banyak bantu orang. Ni bantu share kuliah pun, Allah Ta'ala akan mudahkan kepada kita urusan di akhirat esok. Allah akan mudahkan bantuan di hari akhirat esok. Buatlah kebaikan sebanyak mungkin, sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Bukan kita terus boleh buat semua. Bila kita terus melonjak buat semua, pahala tu akan habis.
Sebab apa? Mai bila kita buat banyak, dia akan jadi sombong, dia akan jadi belagak, dia akan jadi macam-macam lah. Na'udzubillah min dzalik. Dia akan jadi rasa diri dia paling hebat, duk rasa diri dia paling baik, duk rasa diri dia paling macam-macam, duk rasa diri dia paling bagus. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya pada hari itu engkau sangat berhajat kepada pahala kebaikan, walaupun hanya pahala bersedekah sebelah buah kurma saja. Pada hari itu orang duk harap, ya Allah, dulu ni aku pernah sedekah, ya Allah. Ya Allah, dulu aku pernah bagi ni duit kat kawan ni, dia buat kuliah online, aku pernah bagi kat dia, ya Allah. Harap pahala tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, mana ada dah pahala tu? Habis mana, ya Allah? Hang ungkit habis lah. Hang dah ungkit habis lah. Nah, tu ulama sebut, hak ungkit-ungkit ni hanya 3 golongan sahaja yang boleh ungkit. Hak ungkit-ungkit ni hanya 3 golongan yang boleh ungkit. Ungkit, adakah mufli pahalanya? Tidak. Apa dia golongan dia? Golongan yang pertama yang boleh ungkit iaitu apa dia? Mak dan ayah kita dia boleh ungkit balik. Contoh anak dia tak nak dengar cakap, anak dia ketegak sangat, dia kata, hang ni aku bagi hang minum susu aku, hang balas aku lagu ni, dia boleh ungkit balik. Ungkit dia tu hilang pahala ke? Tak. Sebab apa? Nak menyedarkan dia yang dia buat tu salah dan menyakitkan hati mak pak dia. Tu. Yang kedua yang boleh ungkit siapa dia? Yang kedua boleh ungkit iaitu suami boleh ungkit pada isteri, nak bagi isteri tu sedar. Takut dia tu salah ke, takut dia tu apa, nak bagi isteri dia sedar. Isteri dia terlalu orang kata bermegah-megah dengan dunia sampai tok laki pun tak hormat. Dia kata, hang ni lah aku susah payah, dan ungkit balik. Hilang pahala ke? Tak. Yang ketiga yang boleh ungkit balik apa dia? Guru-guru yang mengajar akan ilmu kepada kita, dia boleh ungkit balik. Bila dia ungkit ilmu kita tu, maka ilmu kita hilang berkat. Tu yang payah nak beramai, payah nak buat, payah nak ni. Sebab apa? Hilang berkat. Kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga. Jangan nak buat lebih kurang. Maknanya kita ni orang biasa ni tak perlu ungkit lah. Buat kebajikan apa tak payah ungkit lah. Malaikat anak-anak kita tegak putih sangat, anak-anak kita kerah kepala sangat tak mau dengar, maka ungkit. Supaya apa dia? Supaya memberi kesedaran pada dia. Hang ni aku duk bayar yuran ke hang bagi mengaji lebih kurang, hang tak mengaji noh. Hang duk buat ni, hang tak ingat jasa aku noh. Hang ni nak jadi anak apa? Dia boleh ungkit sebab nak memberi kesedaran pada dia. Nak bagi dia sedar. Nak bagi dia tahu, oi bukan senang cari duit, oi bukan senang nak bagi sedar. Nak bagi sedar. Tu tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pakak-pakak buat kebajikan, pakak-pakak buat amal soleh, pakak-pakaklah buat supaya apa dia? Supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Taala. Sebilah kurma pun tak apa, sebelah kurma pun tak apa buat kebajikan. Tak ada apa ni ustaz oi. Ada duit sikit ya. Sedekah hak kita mampu. Sebab apa? Allah akan ganti lebih hebat. Allah akan ganti lebih hebat daripada tu. Sedekah hak kita mampu. Sedekah hak kita mampu, Allah ganti lebih hebat. Ni kita kena buat saham pada mak ayah kita ni. Tu yang saya buat anjurkan pada dia. Zikir munajat setiap malam. Siapa-siapa nak taja, lepas tu boleh bagi nama mak ayah dia. Taja insya-Allah saya niatkan. Pada mak ayah yang taja tu, yang taja zikir munajat setiap malam tu, saya niatkan zikir munajat tu untuk mak ayah dia. Untuk ahli keluarga yang telah pergi bertemu. Siapa-siapa nak taja boleh PM di sini insya-Allah. Tak letak banyak pembayaran, berapa yang mampu terserah. Mana? Sekurangnya pahala mengalir buat pada mereka. Orang lain boleh dengar zikir munajat, mereka sedar, mereka dapat hidayah, kita pun dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita taja, dia dapat hidayah, mak ayah kita pun selamat. Sebab niat atas nama mak ayah kita, dia beramal, mak ayah kita pun dapat. Allah tu hebat tu. Jadi apa dia? Buat kebajikan sebelum terlambat. Tuan-tuan kata, ustaz saya nak sponsor zikir munajat malam ni, bagi nama kat saya hadiahkan pada mak ayah tuan-tuan. Orang lain dengar, orang duk like, orang duk share tu, dia dengar, ya Allah, andainya aku banyak dosa, dia berubah dia tu menjadi baik. Sejak dia berubah jadi baik tu, pahala duk mengalir pada mak ayah kita. Sebab apa? Sebab kita niat. Ni kita kira ustaz nak bagi berapa ustaz? Sikit-sikit tak boleh kan? Berapa tak? Kalau kita berkira macam mana nak masuk? Jadi jangan duk berkira. Buat kebajikan, buat amal soleh untuk bantu diri kita. Untuk bantu diri kita, bukan untuk orang lain, untuk bantu diri kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa nak taja kuliah online kan, nak taja zikir munajat kan, boleh PM. Boleh letak nombor di situ, nanti pihak dia akan PM kan.
Tak letak bayaran, asalkan kita nak pahala tu mengalir pada mak ayah kita. Ni sebilah buah kurma pun dapat memberi manfaat yang sangat banyak. Ini kan pula duit yang kita ada. Ini kan pula harta yang kita dah kumpul pagi, petang, siang, malam. Siapa nak bantu kita? Selagi mana kita tak bantu diri kita sendiri. Hari ni kita buat, ya Allah, ni aku ada duit sikit, aku nak tajar zikir munajat ni, aku niat atas nama aku, ya Allah, mak pak aku, ya Allah, adik-beradik aku, ya Allah. Kita niat lagu tu ya, Allah akan mengalir pahala buat sampai bila-bila. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Orang dengar malam ni, dengar rentak ustaz ni buat lagu ni, dia akan duk berzikir, kita pun dapat pahala. Bukan hari tu ya, sampai bila-bila, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nak kata apa dia? Besarnya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat, tuan-tuan, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Buat, tuan-tuan, insya-Allah. Zikir munajat kita tiap-tiap malam duk ada. So kita buat sampailah Allah Taala angkat robot Covid ke, sampai bila kita akan buat. Jadi siapa-siapa nak taja, siapa-siapa nak apa, boleh PM saya, insya-Allah. Untuk apa dia? Bukan untuk diri saya, untuk kita membantukan urusan. Insya-Allah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa nak taja boleh PM, kita buat zikir munajat. Kita hadiahkan pada mak pak kita, adik-beradik kita, abang saudara kita, adik-beradik kita mana tengah ni, kita niatkan, kita hadiahkan. Ustaz, saya ni ada nama abang saya ni, kakak saya ni, saya nak hadiah pada. Boleh, tak ada masalah. Siapa nak PM, siapa nak buat PM. Tak banyak pun tak apa, tak kisah. Sebab apa? Hasil daripada tuan-tuan infak, beri sumbangan ataupun taja ni, tuan-tuan, hasil daripada tuan-tuan ni, hasil daripada tuan-tuan ni, saya buat kongsi rezeki dengan pelajar-pelajar yang duk mengaji pondok. Mereka duk mengaji sampai tak ada masak, jadi saya ambil dengan isteri saya, so dia masak untuk pelajar-pelajar. Guna duit hasil daripada tuan-tuan sumbang ni lah. Orang duk sumbang untuk kuliah sikit, saya ambil, beli barang-barang dapur, beli barang apa, sedekah sekolah untuk mereka mengaji. Jadi insya-Allah tuan-tuan, tak rugi, pahala ni besar. Bukan setakat pahala zikir munajat ni ya. No. Hak mereka duk mengaji di pondok-pondok, di madrasah tu, pahala pun turut mengalir pada kita. Walaupun tuan-tuan sedekah RM1 ya, pahala tetap mengalir pada diri kita. Allahu akbar, hebat tuan-tuan. Hebat. Hebat tuan-tuan. Mau dengan tak mau ya. Jadi siapa-siapa nak taja zikir munajat boleh PM, insya-Allah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab disebut dah, sebelah buah kurma pun tetap dikira pahala. Ini kan pula yang kita sedekah beringgit-ringgit. Ini kan pula yang kita sedekah berjuta-juta. Yang kita bantu hamba Allah ni, bantu hamba Allah ni, agak-agak berapa banyak Allah Taala ganti balik. Ke akhirat esok turun daripada kubur. Allah lapangnya kubur aku, ya Allah, aku buat apa atas dunia ni? Allah Ta'ala kata, hang lupa ke? Dulu hang pernah taja zikir munajat, dulu hang pernah taja mahat tafih ni makan, hang lupa ke? Ya ke? Allah, aku lupa dah, ya Allah. Betul tu. Sampai tak lupa. Tuan-tuan buat, insya-Allah tuan-tuan. Allah Ta'ala bantu kita tuan-tuan. Sebelah buah kurma pun ni, ini kan pula budak yang duk mengaji Quran, duk mengaji kitab, duk makan hasil daripada sumbangan kita. Lagi tu pahala duk mengalir, lagi mana dia duk semayang, dia duk naik mengaji, duk buat kebajikan, duk puluh mengaji, lagi tu pahala mengalir pada kita tuan-tuan. Ini apa dia? Ada maqamah Rabbul Jalil di akhirat esok untuk memperhitungkan, nak memperlihatkan segala benda yang kita buat. Seandainya dosa banyak, maka masuk neraka. Seandainya pahala banyak, maka perjalanan hal lancang untuk menuju masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kebajikan tuan-tuan, buat. Ini ganjaran untuk kita memperolehi keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah siapa-siapa nak sponsor zikir munajat untuk malam esok, malam lusa sampai bila-bila, insya-Allah dialu-alukan, boleh PM personal, boleh PM di page, boleh PM di nombor-nombor yang ada di Facebook, insya-Allah. Semoga bermanfaat. Semoga mak ayah kita memperoleh keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar tu saja rakut. Saya mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada saya sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.